Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Tuan Yang Pertua, ahli-ahli yang berhormat Dewan Yang Mulia ini. Apa khabar semua? Sebelum saya meneruskan perbahasan mewakili BBC, izinkan saya menyatakan dan merakamkan ucapan takziah ke atas kepulangan Keramatullah Allahyarham Yahya Sinwar, tokoh pejuang Palestin dan juga ribuan lain rakyat Palestin yang telah syahid di medan juang. Semangat perjuangan Yahya Sinwar sehingga di akhir hayatnya masih teguh mempertahankan tanah Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Biarpun dengan hanya sebatang kayu, kekal akan sentiasa dikenang sebagai pejuang ulung oleh umat Islam di seluruh dunia. Kelab penyokong kerajaan Madani mengutuk sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel yang amat zalim dan tidak berperi kemanusiaan serta menggesa komuniti antarabangsa segera memastikan keamanan dan keadilan kembali tertegak. Seluruh rakyat Malaysia perlu terus mendoakan kesejahteraan dan kekuatan rakyat Palestin. Sekian, terima kasih Tuan Yang Pertua. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pertua kerana memberi ruang dan peluang kepada saya sebagai pengurusi BBC untuk turut serta dalam perbahasan belanjawan kali ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Tambun, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan serta pasukan perbendaharaan kerana berjaya membentangkan belanjawan yang bertemakan ekonomi madani memperkasa rakyat dengan penuh hikmah dan bersifat menyeluruh serta berani mengambil beberapa keputusan dasar dan struktur walaupun ianya dikatakan agak kurang popular, tetapi demi kesejahteraan negara tercinta dan kelangsungan generasi yang mendatang, kita mesti lakukan sebaiknya. Tuan Yang Pertua, episod kisah lalu dan pengajaran akan pengalaman yang lampau telah dan kini memandu kita semua ahli-ahli Dewan Yang Mulia, sama ada pernah menjadi kerajaan atau sekarang memegang tampuk pemerintahan, bahawasanya belanjawan negara ini adalah satu instrumen penting pemangkin kepada ekonomi, suatu pengharapan kepada rakyat dan alat menguji kemampanan pentadbiran negara. Pandangan saya, pihak kerajaan telah berjaya membentangkan kerangka anggaran yang inklusif dan hala tuju ekonomi yang jelas setahun ke hadapan serta berfokus memperkasakan rakyat berasaskan keadilan sosial. Namun, saya akan juga turut menyinggung beberapa perkara nanti sebagai usaha panduan dan peringatan kerana di Dewan inilah untuk kita semua berbincang. Tuan Yang Pertua, pembentangan pada Jumaat yang lepas, saya amati ucapan Yang Amat Berhormat Tambun. Saya optimis kerajaan berupaya mengimbangi 4 pemfaktoran penting yang menjadi asas dalam kesejahteraan rakyat dan kemampanan ekonomi. Yang pertama, imbangan keperluan. Keperluan rakyat, keperluan peniaga, anak muda, OKU, penjawat awam dan golongan veteran. Yang kedua, imbangan dari segi kehendak. Kehendak kerajaan untuk menjadi negara maju. Perjanjian blok perdagangan. Rakyat mahukan pendapatan tinggi. Kehendak agensi penarafan antarabangsa. Kehendak Sabah dan Sarawak. Ketiga, imbangan kemampuan. Kemampuan kutipan hasil. Kadar keberhuntangan negara. Infrastruktur sedia ada, kemampuan bakat tempatan, kemampuan kawalan sepadan. Dan yang keempat, imbangan berkaitan keadaan. Keadaan geopolitik, perang dagang negara sumber, tuntutan negara tetangga, krisis iklim, black economy, cyber security, keterjaminan makanan. Ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, kitaran perimbangan 4 pemfaktoran ini adalah kompleksiti yang memerlukan whole of nation approach
daripada kita semua untuk bersama dan bertindak membangunkan nusa bangsa. Tuan Yang Pertua, belanjawan 2025 ini berjumlah 421 bilion ringgit Malaysia dengan sasaran defisit 3.8% dan jangkaan pertumbuhan KDNK pada kadar 4.5% ke 5.5% telah digariskan. Saya yakin, Tuan Yang Pertua, sasaran ini adalah munasabah dan praktikal untuk dicapai berdasarkan beberapa asas penting kepada backdrop semasa ekonomi Malaysia yang kembali mengukuh keyakinan pasaran global dan domestik. Keyakinan saya terhadap belanjawan ini berpaksikan kepada 5 asas yang penting. Asas pertama dari segi pertumbuhan KDNK dan pelaburan Malaysia. Alhamdulillah, Tuan Yang Pertua, prestasi ekonomi kita semakin kukuh dibuktikan dengan pertumbuhan KDNK separuh pertama 2024 pada kadar 5.1%, di mana suku pertama 4.2%, suku kedua 5.9%. Mungkin ada pihak yang mengaitkan angka yang baik ini adalah low base effect, kesan asas yang rendah merujuk kepada tahun sebelumnya. Namun Tuan Yang Pertua, jika kita lihat pertumbuhan suku ke suku, quarter on quarter, 1.5% pada suku pertama, 2.9% pada suku kedua, dan saya kira inilah asas yang patut diambil kira. Memandangkan angka tersebut melepasi kadar pertumbuhan median quarter on quarter pasca COVID yang hanya berlegar pada kadar 1.4% hingga 1.5%. Pasaran buruh juga telah mencapai guna tenaga penuh. Jumlah pelaburan yang diluluskan pada separuh pertama 2024 dengan pertumbuhan sebanyak 18%. Ia dipacu pertumbuhan 9.1% pelaburan domestik. Pelaburan asing yang mencatat kenaikan sebanyak 16.7%. Aktiviti pelaburan swasta juga telah berkembang pesat. Nisbah pelaburan swasta kepada KDNK semakin meningkat, 17.8% pada separuh tahun pertama 2024 berbanding 15.5% yang dicatatkan keseluruhan pada tahun lalu. Asas dan kekuatan pertumbuhan inilah, Tuan Yang Pertua, membuatkan Bank Dunia meningkatkan unjuran pertumbuhan KDNK Malaysia tahun ini kepada 4.9% berbanding unjuran awal 4.3% sebelumnya, dan menjangka negara yang kita sayangkan ini akan mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang 2028. Tuan Yang Pertua, asas yang kedua adalah prestasi ringgit. Saya akui bahawa prestasi ringgit sebahagian besarnya dipengaruhi oleh faktor luaran. Penurunan kadar faedah Federal Fund Rate (FFR) di sebanyak 50 mata asas telah mengurangkan jurang perbezaan di antara OPR dan FFR daripada 2.5% kepada 2.0%. Ini pasti memberi kesan positif kepada nilai ringgit. Kadar faedah global juga telah mencecah ke paras puncak dan kadar faedah yang kekal sama di Malaysia. Nilai ringgit juga meningkat berbanding negara-negara serantau. Namun kita tidak boleh menyangkal, Tuan Yang Pertua, data yang menunjukkan ini juga melibatkan isu fundamental yang menyumbang kepada pengukuhan ringgit dan menjadikan prestasi berbanding dolar Amerika Syarikat adalah terbaik di negara-negara Asia. Usaha dan strategi kerajaan meningkatkan permintaan ringgit memberikan sumbangan positif terhadap prestasi ringgit. Bank Negara Malaysia juga dijangka akan mengekalkan kadar faedah yang stabil. Inflasi dijangka kekal terkawal. Ia akan menyokong lagi ringgit ketika bank-bank pusat di serantau mula melonggarkan dasar monetary. Tuan Yang Pertua, kestabilan politik dan reformasi kepada dasar ekonomi yang telah dijalankan oleh kerajaan Madani memainkan peranan penting
dalam meningkatkan keyakinan pelabur asing terhadap ekonomi Malaysia. Bukti yang jelas dapat dilihat apabila pelabur asing mencatat belian bersih dalam pasaran bond dan equity pada suku kedua dan suku ketiga tahun ini. Ini menandakan kepercayaan mereka terhadap potensi pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara. Dan ini yang harus kita tambah baik dan kekalkan. Asas ketiga dari sudut fiskal dan penarafan antarabangsa, Tuan Yang Pertua. Pertumbuhan hutang Kerajaan Persekutuan dilihat semakin positif. Pertumbuhan hutang telah perlahan kepada 7.2% berbanding pada puncaknya pada tahun 2021 suku kedua iaitu 12.2%. Terbitan hutang baru menunjukkan penurunan yang amat ketara daripada 100 bilion 2022 kepada 90 bilion 2023 dan tahun ini 85 bilion dan kita menjangkakan pada tahun hadapan hanya 80 bilion disasarkan untuk kita membuat hutang baru. Sudah pasti, Tuan Yang Pertua, prestasi ekonomi yang kukuh ini, pembaharuan dasar yang positif dan komitmen terhadap tanggungan fiskal dan pengurusan kewangan yang berdisiplin telah memacu angka-angka dan indikator yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, Credit Rating Agency telah membuat ulasan yang memihak kepada kita. Kita tidak mengharapkan orang lain untuk melihat negara kita kerana pelabur dalam dan luar negara bergantung sepenuhnya kepada badan-badan yang bersifat neutral untuk melihat prestasi ekonomi bagi sesebuah negara. Itu sebabnya CRA, Credit Rating Agency, telah memberi ulasan yang akan memberi kesan kepada peningkatan dan tinjauan penarafan. Dan ini semua Tuan Yang Pertua adalah hasil daripada kerangka ekonomi madani yang telah dilaksanakan dan beberapa dasar kerajaan yang menguntungkan kita walaupun perit Tuan Yang Pertua, tetapi kita mesti lakukan demi kelangsungan generasi yang mendatang. Pak Yang Besar. Sila. Terima kasih Pak Yang Besar. Saya tertarik dengan ulasan Pak Yang Besar bahawa kerajaan telah melakukan sesuatu yang waras, iaitu menurunkan hutang negara secara berperingkat-peringkat untuk mengurangkan hutang yang baru. Tetapi saya pun tengok ada komen-komen di social media daripada pihak sebelah bahawa sepatutnya kerajaan ini haruslah kurangkan hutang secara drastik kerana hutang itu tidak baik untuk negara. Ya, apa pandangan Pak Yang Besar? Adakah kalau kita turunkan hutang secara drastik, adakah ia akan menjejaskan pembangunan rolling plan yang telah dirancang untuk kebaikan negara, pembangunan negara? Kerana kita tahu bahawa hutang itu adalah untuk development expenditure, iaitu untuk pembangunan saja, bukan untuk operating cost. Jadi mohon sedikit pandangan daripada Pak Yang Besar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Tuan Yang Pertua, persoalan yang dibangkitkan amat tepat sekali kerana pada pandangan saya, dan ini kita kena minta Kementerian Kewangan menjawablah. Tapi pada pandangan saya berdasarkan apa yang saya ketahui, apabila kita mengurangkan hutang negara secara drastik, bermakna kita tidak membuat secara gradual, secara dengan kadar yang perlahan, ia akan memberi kesan kepada dua perspektif. Suatu kejutan terhadap proses pembangunan negara yang sedang dipacu tingkat ini. Yang kedua, ia juga akan memberi kesan kepada rantaian kitaran ekonomi dalaman negara. Sekiranya kedua perkara ini kita tidak dapat atasi semata-mata untuk memenuhi kehendak hutang itu perlu dikurangkan secara drastik, saya fikir kerajaan tidak akan melakukan tindakan sedemikian kerana bukan sahaja kita melihat negara kita, tetapi pelabur-pelabur yang akan menyokong ekonomi negara kita juga akan melihat bagaimana konsolidasi fiskal yang kita lakukan. Kita sudah ada FRA. Kita di Dewan Mulia ini telah meluluskan satu akta konsolidasi fiskal
dan kita ikutlah seperti mana perancangan yang sedia ada. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Tuan Yang Pertua, apabila saya bercakap tentang penerafan, ia memberi cerminan penting kepada negara. Kenapa? Dengan kita lakukan konsolidasi fiskal ini, ia akan memberi suatu nafas yang baru kepada pihak agensi antarabangsa melihat negara kita. Kerana penerafan yang sedia ada, kita berada pada A3 dari segi Moody's, A- Standard & Poor, dan BBB+ dari segi Fitch and Rating. Tetapi kalaulah kita melihat penilaian dan rata-ratanya ulasan daripada penerafan antarabangsa ini adalah positif dan tinjauan penerafan kekal pada paras yang stabil. Dan saya juga Tuan Yang Pertua ingin melihat bagaimana komen yang dibuat oleh JP Morgan yang telah meningkatkan kita daripada underweight kepada neutral. Dan ini semua Tuan Yang Pertua bukanlah permainan data yang ditunjukkan oleh kerajaan. Kenapa? Kerana agensi antarabangsa adalah badan yang neutral. Mereka mesti berasaskan kepada data yang dikeluarkan dan ini adalah bersifat neutral dan ini sebenarnya adalah laporan yang sahih. Bukan sahaja yang dibuat oleh kerajaan memaparkan data-data yang baik, tetapi pihak antarabangsa juga memberi komen dan ulasan yang baik kepada negara kita. Ogos 2024, kita ambil lah, mungkin kata agensi antarabangsa ini dia menggunakan metodologi yang berbeza. Kita ambil Malaysia Institute of Economic Research menyatakan dan menjangkakan Malaysia mampu meningkatkan penarafan. Fitch daripada A- daripada BB+ kepada A-. Standard & Poor S&P daripada A- kepada A. Tuan Yang Pertua, itu sebabnya asas yang ketiga berkaitan penarafan ini penting kerana bukan sahaja kita mengeluarkan data dan petunjuk ekonomi semata-mata untuk memberi feel good factor, tetapi yang pentingnya adalah antarabangsa dan Research House dalam Malaysia telah menyatakan bahawasanya ulasan mereka apa yang kita lakukan dasar-dasar di bawah ekonomi madani ini berada di track yang betul. Pak Besar, Kak Elwan, boleh? Boleh? Terima kasih, sahabat Pak Besar. Terima kasih, Yang Ketua. Saya mengikuti ucapan Pak Besar dengan hebat. Cuma bersetuju tak Pak Besar bahawa rakyat di luar sana tak mahu mendengar angka-angka yang mantap, angka-angka yang hebat, yang sedap didengar, tetapi rakyat masih tertekan, makin tambah tertekan, susah mendapat beras, susah mendapat telur, dan susah mendapat keperluan asas. Setuju atau tidak bahawa rakyat tidak mahu dengar angka-angka ataupun data-data yang hebat-hebat? Terima kasih, Ketua. Tuan Yang Pertua, terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Ulu Terengganu. Saya setuju pandangan Yang Berhormat. Cumanya Yang Berhormat, apabila kita berbicara, kita mesti melihat dalam konteks yang besar. Kita setuju mengatakan rakyat tidak mahu melihat indikator-indikator yang positif yang dinyatakan oleh kerajaan, tetapi ia tak sama seperti mana yang realiti. Itu dari segi naratif saya setuju. Tetapi kita kena lihat, adakah kerajaan yang ada pada hari ini tidak melakukan sesuatu? Apakah kerangka ekonomi madani? Kita menaikkan lantai dan kita menaikkan shilling. Kita membuat dasar-dasar ekonomi, reformasi ekonomi. Kerana apa? Kerana isunya Yang Berhormat Ulu Terengganu, kita nampak ekonomi kita sangat cantik. Inflasi berkurangan, pendapatan tinggi. Tetapi isu perkara pokok yang kita kena address adalah isu wealth distribution. Pengagihan kekayaan itu hanya tertumpu kepada peringkat atasan. Ia tidak ditunjukkan kepada peringkat bawahan. Saya ambil contoh Yang Berhormat Ulu Terengganu. Mereka yang bekerja sebagai di peringkat bawahan, beza gaji dengan peringkat atasan 20 kali ganda. Junior eksekutif dengan kumpulan pentadbiran tertinggi 10 kali ganda. Kalau isu ini kita tidak atasi Yang Berhormat, bagaimana model ekonomi baik pun rakyat di luar sana tidak akan faham. Itu sebabnya kerajaan mengambil inisiatif untuk tingkatkan gaji penjawat awam, untuk tingkatkan gaji pekerja swasta. Kerana apa? Kerana kalau kita tak menaikkan lantai, jurang di antara mereka yang mempunyai pendapatan tinggi dan jurang yang berada di pendapatan rendah akan semakin melebar.
Yang berhormat, saya dengar tadi macam seolah-olah ada sneaker sikit berkaitan bila kita tarik atau kita sasarkan subsidi, Yang Berhormat. Yang Berhormat, kalau kita naikkan lantai, kita masih bagi subsidi kepada mereka yang mempunyai pendapatan tinggi, ia tidak guna kita menaikkan lantai. Ini akan melebarkan lagi. Itu sebabnya kita ambil kepada mereka yang layak dicukaikan dan kita letakkan platform supaya mereka berdapatan rendah, terutamanya B40 dan M40 lower bracket akan mendapat kemudahan kenapa kita meningkatkan lantai mereka supaya mereka duduk sama rendah berdiri tinggi dalam negara kita. Tuan Yang Pertua, izinkan saya meneruskan asas yang keempat. Kutipan hasil cukai, Tuan Yang Pertua. Kita tahu kerajaan telah umumkan kita berada di tahap 12.6% dan sekurang-kurangnya Bank Dunia mengesyorkan kita berada pada kadar 15%. IMF menyatakan kita kena lakukan pendekatan cukai ini mengikut negara. Tak boleh kita nak bandingkan dengan jiran tetangga atau negara tetangga, dan kita lakukan untuk negara kita kerana lain negara, lain demografi, lain negara, lain bentuk ekonomi, dan bagaimana ekonomi drive dalam sektor-sektor tertentu akan mengubah landscape pendapatan atau kesejahteraan ekonomi negara. Yang pentingnya, Tuan Yang Pertua, konsep percukaian mesti berasaskan kepada 3 konsep yang utama: efisiensi, equality dan revenue, kecekapan, keadilan dan hasil. Itu sebabnya apabila kerajaan melakukan reformasi cukai, pengagihan cukai itu mesti yang adil. Pengenaan cukai itu mesti kepada mereka yang tepat. Kerana prinsip mencukai, Tuan Yang Pertua, adalah mengenakan kepada mereka yang layak dikenakan. Bagi mereka yang tak layak, mereka juga akan mendapat bantuan daripada kerajaan seperti mana perhuraian saya kepada Yang Berhormat Hulu Terengganu sebentar tadi. Tuan Yang Pertua, asas kelima yang ingin saya jadikan sebagai asas kenapa saya menyokong belanjawan ini adalah berkaitan kutipan subsidi. Ya. Terima kasih Pak Yang Besar. Saya cukup tertarik dengan ucapan Pak Yang Besar berkenaan dengan cukai. Memang ya, tax base kita di Malaysia ni agak rendah, 12.8%. Tapi ada satu sektor Pak Yang Besar, iaitu sektor shadow economy atau black economy, yang sepatutnya kita dapat tap untuk menambahkan pendapatan negara. Apa pandangan Pak Yang Besar, macam mana kita boleh mendapat pendapatan daripada shadow economy ini? Terima kasih. Tuan Yang Pertua, itulah perimbangan yang amat penting sekali dalam awal mukadimah saya sebentar tadi. Kerana keadaan kita hari ini adalah negara kita ini ada jumlah yang hampir 50 bilion dalam shadow economy. Dan apabila kerajaan melaksanakan e-invoicing, ada juga kedengaran mereka yang tak berpuas hati berkaitan e-invoicing. E-invoicing bukan untuk menambah revenue secara direct. Kita ingin menambahkan kecekapan kutipan hasil supaya mereka yang layak dicukai mesti dicukaikan. Bagi mereka yang tak layak dicukaikan, mereka mesti mendapat bantuan sosial daripada kerajaan. Itu sebabnya saya beritahu Tuan Yang Pertua, apa sahaja asas yang kita buat dalam memastikan kita dapat mengecilkan black economy ini, kita kena beri sokongan yang padu, terutamanya kepada pelaksanaan e-invoicing. Ada orang kata e-invoicing ini berapa kutipan revenue, tetapi asas kepada e-invoicing bukanlah untuk meningkatkan revenue, tetapi ingin meningkatkan kecekapan kutipan hasil. Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Tuan Yang Pertua, penyasaran subsidi ini adalah penting kerana prinsip subsidi adalah memulangkan hasil kepada mereka yang layak. Kita belanjakan subsidi secara pukal puluhan bilion ringgit. Pendekatan sedemikian tidak lagi munasabah, Tuan Yang Pertua. Sedangkan negara terhimpit dengan ruang fiskal yang agak terhad. 40% subsidi petrol bernilai 8 bilion ringgit dinikmati oleh 15% golongan teratas. 85% tidak terkesan dan kerajaan akan terus menanggung subsidi yang dianggarkan 12
bilion ringgit, Tuan Yang Pertua. Bayangkan Tuan Yang Pertua, 8 bilion ringgit satu jumlah yang cukup besar, dan ini sebenarnya memberi gambaran bahawasanya asas kepada penyelesaian subsidi ini kita berasaskan kepada keadilan sosial, ya, di mana ini adalah perkara untuk kita mendukung usaha konsolidasi fiskal, dan ini tidak boleh lagi kita tangguh bagi kita memastikan kemampanan keuangan negara. Dan saya harap sangat Tuan Yang Pertua, kerajaan mesti berusaha meminimumkan ketirisan dalam pengagihan subsidi yang dibuat nanti. Exclusion error or inclusion error. Tambah baik mekanisme bantuan tunai sedia ada berbanding mengkaji dan membina sistem yang baru yang akhirnya tidak mencapai objektif asal penjimatan dana kerajaan. Tuan Yang Pertua, keempat pertimbangan saya telah nyatakan. 5 asas bagaimana saya mewakili BBC menyokong belanjawan ini, dan saya juga bukanlah seperti hanya menyokong tanpa ada arah tuju. Kita sebagai BBC, Pak Tuan Yang Pertua, Sikit ada mohon pandangan Yang Paling Besar. sila. Dalam senarai disebut untuk pengukuhan kemampanan ekonomi. Kita juga risau ya soal peluang pekerjaan rakyat yang semakin kritikal. Pagi tadi diumum oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia, hampir 300,000 rakyat kita hilang pekerjaan dalam tempoh 4 tahun ini. Jadi dalam bajet kita ni tidak nampak satu arah tuju ataupun perancangan yang lebih konsisten masa depan. Dan disebut juga dalam analisanya di pihak di luar sana mengatakan kita terlalu bergantung dengan sektor yang berisiko ni, pembuatan, pelancongan minyak dan gas ini, dan ketika Covid hari itu ramai yang hilang pekerjaan. Termasuklah yang disebut polisi buruh kita yang tidak konsisten menarik pelabur asing ini. Masalah gangguan politik, birokrasi menyebabkan pelabur-pelabur ni tak berminat untuk nak melabur di negara kita dan menyebabkan peluang pekerjaan rakyat kita ni semakin kritikal. Mohon juga Ketua Backbencher ini memberi penekanan bagaimana kerajaan perlu melihat benda ini dengan lebih serius. Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Sik. Apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sik adalah berkaitan apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan. Saya ingat kerajaan akan jawab perkara tersebut. Tetapi pandangan saya Yang Berhormat, kita tidak boleh lagi berada dalam konteks seperti mana kita berada di zaman dahulu. Bila zaman sekarang ni, Tuan Yang Pertua, bukan lagi kita bercakap tentang Industrial Revolution 4.0 ataupun Society 4.0. Sekarang ini kita dah bercakap tentang Society 5.0. Bukanlah jawapan saya nak ke arah mengatakan kita perlu mengadaptasi kepada teknologi yang baru. Bukan begitu. Tetapi kita mesti beralih. Susunan sektor ekonomi negara kita, saya setuju, bukan hanya tertumpu kepada manufacturing sahaja. Kita kena memantapkan sektor perkhidmatan. Bukan sahaja sektor perkhidmatan berkaitan pelancongan, tetapi kita juga kena menggunakan keupayaan yang ada. Berasaskan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Ketua Bangkang tadi, adalah kita ada natural resources. Kita ada sesuatu barang yang berharga yang selama ini kita hanya ekspor keluar barang bahan mentah tanpa kita proses di dalam ini. Kerana keunikan bahan tempatan ini akan meningkatkan jumlah pekerjaan yang akan kompensate dengan kehilangan pekerjaan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Sik tadi. Itu sebabnya apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan, kita menyelerakkan sektor dan kita mesti memantapkan sektor perkhidmatan. Ini perkara yang daripada dulu lagi Tuan Yang Pertua, semasa saya dalam front bench pun saya sebut, kerajaan perlu mengambil tindakan yang serius dalam memantapkan sektor perkhidmatan, dan kita juga kena beralih kepada country exporting destination. Kita tidak boleh lagi berada hanya kepada negara-negara tradisional yang akan membebankan kita apabila berlaku geopolitik yang telah kita dan akan hadapi masa yang akan datang nanti. Sila Payah Besar. Terima kasih. Saya tertarik dengan hujah Payah Besar tentang diversify ekonomi dan tumpukan sedikit tentang hasil bumi
yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang tadi. Ketua Pembangkang tadi membangkitkan bahawa kita mempunyai REE, Rare Earth, yang mempunyai potensi yang sangat besar bernilai trilion ringgit. Namun, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, haruslah Malaysia harus mempunyai strategi tertentu. Dan kita nampak bahawa pelombongan itu di bawah kuasa negeri. Tetapi selalunya kita berpecah-pecah kerana kalau kita hanya tumpukan kepada certain negeri, contohlah negeri Kelantan buat sendiri, Kedah buat sendiri atau di tempat lain buat sendiri, dia tak ada economic of scale. Dan kejayaan Malaysia melalui dulu iaitu melalui Petronas, di mana kita boleh membina satu company yang begitu hebat sekali di dunia sehingga kita masuk kepada Fortune 500. Ini adalah strategi yang baik. Bolehkah kerajaan pandangan payah besar, bolehkah kita consolidate negeri-negeri yang mempunyai rare earth ini untuk satu vehikel seperti Petronas supaya kita ada economic of scale. Lepas kita lombong, kita boleh proses, boleh downstream, boleh menggunakan teknologi, develop teknologi sendiri supaya kita boleh memanfaat yang terbaik untuk negara kita. Mohon pandangan payah besar. Terima kasih. Saya, Tuan Yang Pertua, apa yang disebut oleh Yang Berhormat Abang Baru adalah satu perkara yang tepat, Tuan Yang Pertua. Bila kita bercakap tentang rare earth ini atau natural resources in our country, kita juga bercakap tentang economy skills. Kenapa PMKS tidak berjaya, Tuan Yang Pertua? Kerana mereka tidak melakukan penggabungan. Mereka tidak lakukan konsortium. Kerana demand atau permintaan dia berasaskan bukan sahaja value tetapi juga berasas kepada volume. Itu sebabnya saya setuju Yang Baru kalau kita dapat consolidate ke semua negeri-negeri, cuma kerajaan juga kena bersifat adil. Janganlah kita mengambil hasil negeri tersebut tetapi kita tidak pulangkan ke pengagihan kekayaan kepada negeri-negeri tersebut. Sekiranya ada perimbangan atau formula yang tepat, saya kira perkara ini dapat kita consolidate seperti mana kejayaan Petronas yang telah puluhan tahun kita lakukan selama pada hari ini. Tuan Yang Pertua, ekonomi negara kita, terima kasih Abang Yang Baru. Ekonomi negara kita, Tuan Yang Pertua, ya, Y is equal to C plus G plus I X tolak M. Ini perkara yang sangat-sangat klise. Tetapi kita kena lihat, ekonomi negara kita pada hari ini bergantung sepenuhnya. Sebanyak hampir 74% ekonomi kita didorong oleh C dan G. Penggunaan dan government. Hanya 26% yang disumbang oleh pelaburan, ekspor dan import. Perkara ini menampakkan kebengkakan sektor yang menyumbang kepada KDNK berpunca daripada consumptions dan government spending. Ini tak boleh berlaku, Tuan Yang Pertua. Itu sebabnya saya minta sangat, Tuan Yang Pertua, supaya kerajaan mesti membina kekuatan yang sedia ada, menjadi pelopor utama, dan kita mesti mengembangkan kekuatan ekonomi halal dan kewangan Islam, Tuan Yang Pertua. Kita dah ada track record yang baik, kita pun dikenali di serata dunia, tetapi kita mesti memperkasakan kekuatan ini. Kerana inilah menyebabkan kita berada di hadapan. Selalu kita nak berkatakan kita ini adalah we are the leader among the neighboring country dengan izin. Tetapi kita sebenarnya we are legal. Kita hanya pengikut kepada corak yang sedia ada. Tuan Yang Pertua, ramai orang bercakap pasal artificial intelligence, Tuan Yang Pertua. Sekarang ni di luar negara sudah tak bercakap tentang artificial intelligence. Mereka bercakap tentang XAI. Explainable Artificial Intelligence. Orang dah tak bercakap pasal 5G. Negara kita barulah nak melakukan langkah-langkah untuk pemantapan 5G. Di luar sana sedang meneroka dan membuat framework kepada 6G. Kenapa saya sebutkan ini, Tuan Yang Pertua? Kerana kita ada kekuatan. Kita ada kekuatan yang perlu diberikan perhatian. Kita lihat peningkatan, kita lihat jumlah perdagangan
8 bulan pertama 2024, peningkatan 10.9%. Kita bangga dengan jumlah perdagangan negara kita yang mencecah 1.9 trilion ringgit Malaysia. Dan kita berbangga, kita ada lebihan dagangan lebih kurang 78 bilion ringgit. Angka alhamdulillah perdagangan yang bagus, import dan ekspor. Tetapi yang merunsingkan saya, Tuan Yang Pertua, pertumbuhan import melepasi pertumbuhan ekspor. Kerana apa? Kerana kita banyak import barang-barang yang menjadi keperluan kepada rakyat kita. Tetapi sekiranya kita dapat memperkasakan ekonomi halal dan kita dapat meneroka dan memantapkan kewangan Islam, kita dapat membantu supaya pertumbuhan ekspor bukan lagi meningkat kepada 6.0%, tetapi dia mesti memecut dan meninggalkan pertumbuhan ekspor. Barulah pekerjaan dapat diwujudkan dengan baik. Rakyat di bawah akan dapat keselesaan kerana banyak produk-produk yang dapat kita hasilkan. Itu sebabnya, Tuan Yang Pertua, saya bersama rakan-rakan daripada JKPK Kewangan, baru-baru ni kami diberi peluang untuk meneroka pasaran kewangan Islam di Hong Kong. Mereka amat menghormati Malaysia kerana Malaysia masih merupakan pasaran sukuk terbesar di dunia. Kira-kira 60% daripada pasaran modal hutang, debt capital market, dalam sukuk. Sukuk global kira-kira 900 bilion USD. Sukuk yang terbesar, Tuan Yang Pertua, 30% terasnya adalah negara GCC. Dan daripada 1 trilion pasaran hutang global ini, 37% datang daripada suku, Tuan Yang Pertua. Itu sebabnya apabila kita pergi ke Hong Kong, Tuan Yang Pertua, saya ingin berkongsi dengan ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini. Hong Kong melihat Malaysia sebagai peneraju kewangan Islam dan mereka memerlukan fasilitis yang sama di negara mereka. Kerana Hong Kong tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada ekonomi China. Mereka sedang meneroka bagaimana untuk membawa flow in allocations atau kewangan daripada Middle East ataupun negara GCC. Mereka perlukan Malaysia kerana mereka ingin mewujudkan ekosistem Muslim friendly destination yang pastinya akan ada industri halal di sana dan yang pastinya ada kewangan halal di sana. Dan kalau kita lihat, Tan Sri Pertua, ini peluang yang besar. Tetapi pasaran halal global pada 2030 dijangka 5 trilion USD. Kita dalam dunia ini hanya dapat penuhi 20% sahaja permintaan. Malaysia dapat ekspor produk 53.7 bilion ringgit Malaysia. Bagus untuk Malaysia. Tetapi kalau kita lihat secara terperincinya, Tuan Yang Pertua, kita hanya tertumpu kepada F&B, food and beverage atau food processors. Kita tidak pergi kepada industri-industri bernilai tinggi. Pharmaceutical hanya 1% saja. Kimia industri 2%. Produk derivatif kelapa sawit 3%. Domestik 7%. Yang sepatutnya kita meneroka dan memantapkan industri halal kita kepada high growth, high value. Itu sebabnya, Tuan Yang Pertua, perkembangan ekonomi halal akan membuka peluang pekerjaan profesional dan memerlukan pensijilan khusus. Inilah agenda yang dibawa oleh kerajaan, iaitu high growth, high value. Namun, ingin saya tekankan, isu yang membelenggu pemain industri domestik tentang graduan berkelulusan pengurusan halal yang dianggap agak terbatas hanya menguruskan pensijilan halal sahaja. Saya percaya sijil pengurusan halal ini sewajarnya menjadi nilai tambah kepada mahasiswa. Modul ini juga turut dapat diperkenalkan kepada mahasiswa dalam bidang pengurusan hotel, pelancongan, sains gunaan dan pelbagai lagi. Tuan Yang Pertua, daripada jumlah yang saya sebutkan tadi, 53.7 bilion, Tuan Yang Pertua,
bukannya datang daripada PMKS. Kebanyakan datang daripada MNC atau syarikat-syarikat yang besar. Itu sebabnya kalau kita ingin memantapkan perkara ini, kita kena pastikan bagaimana proses syarikat-syarikat di akar umbi itu dapat kita mantapkan. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Daripada 3 bulan persijilan halal dapat dikurangkan kepada 1 bulan dan baru-baru ini diumumkan dapat dikurangkan kepada 20 hari untuk mendapat sijil halal. Ini satu tindakan yang harus dipuji yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Baginda Datuk. Tuan Yang Pertua, tahun depan dan sekarang ni kita akan menjadi pengerusi ASEAN pada tahun depan. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan untuk kita mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi di peringkat ASEAN. Saya mencadangkan penubuhan pusat latihan penyelidikan halal ASEAN dan kita juga kena mengkaji Asian Syariah Stock Exchange untuk menjadikan ASEAN ini yang populasinya hampir 700 juta ini dapat menjadi peneraju kewangan Islam global. Setakat hari ini Tuan Yang Pertua, kalau kita pergi kepada pasaran equity, kita hanya ada syariah mengikut kuanter. Kuanter syariah, counter syariah, counter syariah ini, counter syariah itu, tetapi kita nak ada stock exchange yang comply kepada syariah. Itu yang saya sebutkan, saya mencadangkan supaya pihak ASEAN untuk menerokai sebuah common platform trading yang disebutkan Asian Syariah Stock Exchange. Tuan Yang Pertua, usaha yang kedua adalah kos sara hidup ini. Saya akui seperti mana Yang Berhormat Hulu Terengganu sebutkan tadi, kita dapat merasai dan ahli-ahli wakil rakyat di Dewan Mulia ini amat merasai kerana kita berhadapan dengan rakyat yang menghadapi tekanan kos sara hidup yang meningkat. Cumanya kita kena pergi kepada perkara asas Tuan Yang Pertua. Kenapa kos sara hidup ini meningkat? 2 perkara. Satu, gaji yang rendah. Yang kedua, kos makanan yang tinggi. Bab gaji, saya dah nyatakan tadi pandangan saya menjawab soalan daripada ahli yang berhormat. Cumanya kos makanan tinggi ini adalah akibat daripada import. Dan kita juga kena akui, bila kita lakukan sesuatu tanpa memikirkan pada masa-masa yang mendatang, ia akan memberi kesan. Sebagai contoh Tuan Yang Pertua, kalaulah 30 tahun dahulu kita berbincangkan pasal food security, kita tidak akan hadapi jumlah import makanan pertanian mencecah kepada 71.6 bilion ringgit Malaysia. Ya, kita akui perubahan iklim, bencana alam memberi kesan kepada pengeluaran domestik, tetapi sekiranya kita dapat lakukan sesuatu pada masa-masa yang terdahulu, ia akan memberi kesan kepada kita sekurang-kurangnya jumlah import makanan daripada luar negara tidaklah setinggi apa yang kita hadapi pada hari ini. Boleh tanya sikit, mohon? Boleh. Ya, Berhormat Paya Besar, terima kasih. Fenomena kita ekspor makanan ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran termasuk Indonesia, saya masih sedar. Iaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 1 kilo. Jadi ikuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada seperti ini. Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Saya mengambil pandangan Yang Berhormat Kinabatangan apabila merujuk kepada Indonesia, Tuan Yang Pertua. Itu yang saya sebutkan tadi, Tuan Yang Pertua. Tak guna kita mempunyai ekonomi yang berteraskan kepada teknologi, tetapi nasib kedaulatan makanan negara kita tidak capai. Kita boleh lakukan, Tuan Yang Pertua. Kita ada JLC, kita ada JLIC. Kalau kita mengharapkan sepenuhnya kepada
petani-petani yang kecil, Tuan Yang Bertua. Orang kampung saya, dia jual cili minggu lepas RM10 di peringkat harga ladang. Masuk sahaja cili daripada luar, dah jadi RM5, Tuan Yang Bertua. Itu sebabnya kalau kita ada, seperti mana yang saya jawab pada Yang Berhormat Bayan Baru sebentar tadi, masalah kita adalah economy of scale, Tuan Yang Bertua, Yang Berhormat Kedabatangan. Kalau kita mengharapkan sepenuhnya kepada petani-petani di bawah, ia tidak akan dapat volume. Kerana contoh di Kuantan, di kawasan saya, di daerah saya, kebanyakan petani yang menghantar ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ada pusat dagangan, pengumpulan semua hasil-hasil pertanian, dan hotel di Kuantan membeli daripada Kuala Lumpur. Bayangkan Tuan Yang Bertua, kenapa perkara ini tidak dapat kita selesaikan. Itulah menyebabkan kos sara hidup tinggi walaupun bagaimanapun kerajaan sedang lakukan sesuatu. Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Saya harap sangat. Garis sikit Pak Besar. Sila. Okay. Terima kasih Pak Besar, terima kasih Yang Berhormat. Saya juga ingin memberikan pandangan kepada Pak Besar. Setuju tak bahawa berkaitan dengan kita punya bekalan makanan, food security dan sebagainya ni, pernah digerakkan satu ketika di bawah agensi kerajaan tadi Yang Berhormat Pak Besar sebut, tentang gedung makanan negara ni, dan dibelanjakan ratusan juta pernah dilaksanakan. Dan sekarang ni kita tengok pun di kawasan kita, Pak Besar anak penuka Felda, saya pun anak penuka Felda, ada banyak tanah di kawasan Felda kita tu yang kalau dimanfaatkan oleh generasi kita, boleh memberikan bukan sahaja sumber makanan kepada kita, tetapi juga memberi pendapatan kepada mereka sementara kita ada banyak masalah tentang pendapatan generasi ini. Jadi bagaimana Pak Besar melihat mungkin ada satu dasar yang boleh dikuatkuasakan untuk supaya 317 tanah rancangan Felda sekurang-kurangnya, tak termasuk Felka dan Risda ni, boleh menjadi tempat untuk mendaya kita punya food security. Terima kasih. Itu yang saya sebutkan tadi, Tuan Yang Bertua, Yang Berhormat Tenggara, terima kasih atas persoalan. Bila kita bercakap tentang economy of scale ini, ia amat penting. Dan saya mengharapkan supaya GLC dan JLC menerajui perkara ini. Betul kita ada tanah yang besar, tetapi business model yang dikemukakan itu memihak kepada kapitalisme, bukan memihak kepada pemilik tanah tersebut. Jangan ada imbangan seolah-olahnya win-lose situations. Kita mesti memberi kejelasan kenapa anak-anak mereka, petani-petani bukan lagi anak-anak petani seperti mana 40 tahun yang lepas. Anak mereka juga berpengetahuan dan berpelajaran, dapat menilai bagaimana bisnes model dicadangkan oleh syarikat-syarikat tertentu. Itu sebabnya peranan ini mesti diambil oleh JLC ataupun JLC untuk menerajui supaya kesan keuntungan dan kesan kepada kedaulatan makanan ini dapat kita selesaikan sebaik mungkin. Tuan Yang Bertua, usaha yang ketiga adalah berkaitan tentang latihan pendidikan dan emerging of technology. Laporan Bank Dunia terkait dengan peningkatan pengangguran berkaitan kemahiran SRU meningkat 27% pada tahun 2010 kepada 37% pada tahun 2022. Saya akui kerajaan ada ambil tindakan. Okey, saya tak ada masalah perkara itu. Cumanya saya ingin menekankan bahawa kita tidak boleh melupakan aspek yang penting, iaitu peningkatan kemahiran pensyarah. Kita ingin tingkatkan keupayaan mahasiswa, tapi kita terlupa bahawa pensyarah itulah yang akan mendidik anak bangsa kita. Pensyarah itulah bukan sekadar menyampaikan maklumat atau ilmu, tetapi juga bertindak sebagai ejen perubahan, membentuk generasi masa depan. Mereka ini perlu disediakan dengan kemahiran terkini. Peruntukan yang lebih besar mesti diberikan kepada latihan dan peningkatan pensyarah. Pensyarah yang tidak diberi peluang untuk menguasai teknologi baru akan ketinggalan. Dan ini akan memberi kesan negatif kepada pelajar yang mereka didik. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Tuan Yang Bertua, Society 5.0 bukan tahun ini dibincangkan di negara Jepun, Tuan Yang Bertua. Telah dibincangkan pada tahun 2016. Bayangkan Tuan Yang Bertua, selepas 8 tahun barulah kita berkial-kial nak berbicara tentang Society 5.0. Belum lagi kita bercakap tentang kegemukan maklumat, information obesity, atau lebih mudahnya infobesity. Perkataan-perkataan jargon ini dah dibincangkan lama di luar negara, Tuan Yang Bertua. Itu sebabnya pensyarah ini mempunyai peranan yang penting untuk mereka meneroka ilmu yang baru dan mereka bawa balik ke bilik-bilik kuliah, ajar anak-anak kita, Tuan Yang Bertua. Itu sebab kita mesti melabur
dalam bakat pensyarah kita. Dalam revolusi digital, pensyarah harus menjadi peneraju dalam memahami dan mengaplikasikan teknologi-teknologi baru ini. Tuan Yang Pertua, saya harap satu kerangka kolaborasi antara universiti dan industri mesti disediakan dan diperkasakan. Kita mencontohi BRAIN Korea 21, BK21 di Korea Selatan telah berjaya mengukuhkan kedudukan universiti mereka dalam arena global. Dengan suntikan dana yang besar kepada pembangunan pensyarah, universiti di Korea Selatan kini adalah antara universiti yang terkemuka, terutamanya dalam bidang teknologi dan inovasi. Selain itu, kita boleh lihat program pendidikan dual di Jerman menggabungkan latihan akademik dengan latihan industri. Malaysia boleh lakukan model yang serupa, Tan Sri Pertua. Dan kita harap kerajaan dapat memperuntukkan sebuah dana khas kepada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan dana khas Future Ready Academia. Bukan sahaja Future Ready Graduate, tetapi kita kena ada Future Ready Academia. Tuan Yang Dipertua, usaha yang keempat, ESG dan biodiversity. Paya besar sikit tentang pensyarah tadi tu. Boleh? Saya setuju pandangan Paya Besar supaya pensyarah kita ni diberi kemahiran dan latihanlah untuk supaya graduan universiti ini lebih mahir. Apa pandangan Paya Besar apabila UKM baru ni mengenakan sekatan supaya pensyarah tidak membuat kenyataan bersifat umum, tak boleh menyuarakan pandangan terhadap dasar-dasar dan apa benda perkara isu yang berlaku. Adakah tindakan UKM ini menyebabkan pensyarah tadi dia agak tersekat? Sepatutnya dia kena memberi ruang hari akademik untuk melontarkan keilmuan mereka kepada masyarakat. Kemudian terserahlah kepada kerajaan nak menilai atau tidak. Apa pandangan Yang Berhormat Paya Besar? Terima kasih. Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Hormat Alustar membangkitkan perkara ini. Saya ada sikit perbezaan pandangan daripada Yang Berhormat. Kerana ekosistem di universiti berbeza dengan ekosistem Bakti Dewan Yang Mulia ini. Kerana di universiti itu ada pelbagai cita rasa, pelbagai pemikiran. Dan sudah pasti pensyarah ini mempunyai tanggungjawab sosial untuk membangunkan generasi yang akan datang. Sekiranya pensyarah tersebut telah menunjukkan pemikiran yang agak tidak bersifat umum terhadap apa yang dilakukan dalam kajiannya, sudah pasti ia akan memberi sikit sebanyak ketidaksenangan. Walaupun kita sudah ada pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti, pindaan daripada 1971 dahulu, tetapi kita biarkanlah ekosistem universiti ini, Tuan Yang Dipertua, Ahli Yang Berhormat, biarlah dia bersifat apolitical. Kenapa? Kerana kita nak memastikan di universiti ini adalah pusat untuk penerokan ilmu baru, penerokaan sesuatu framework atau kerangka menjadikan masyarakat Malaysia yang lebih baik. Dan ini dapat diterapkan, saya kira kita akan ada kilang yang baik, bukan kilang yang hanya terdorong kepada satu naratif sahaja. Terima kasih Yang Berhormat Alustar. Paya Besar laluan sikit, Pasir Putih. Saya ada lagi 6 usaha ni. Boleh. Ini semua kawan-kawan ni. Terima kasih Paya Besar yang telah menyampaikan idea-idea yang saya kira Paya Besar lebih baik untuk jadi Perdana Menteri daripada orang lain. Apa yang disebut oleh Paya Besar tadi saya agak menarik berkenaan dengan economy of skill yang ada dalam negara kita, sama ada dia membabitkan pensyarah, membabitkan generasi muda untuk mencipta sesuatu dalam negara kita sehingga negara kita menjadi negara pengeluar dan kita boleh mengeksport apa yang kita reka, kita create daripada kemahiran kita berbanding dengan kita import. Kalau kita lihat sekarang ini, macam-macam perkara ini kita import. Hatta benda kecil je, mesin ke apa ke yang diguna oleh para petani, kita import. Seolah-olah mahasiswa-mahasiswi dalam negara kita sebelum daripada ini, seolah-olah mereka ini tidak memiliki kemampuan untuk mencipta sesuatu yang baru dalam negara kita. Termasuk juga dalam isu-isu pertanian yang disebut oleh Paya Besar tadi sangat baik, supaya pertanian kita ni menjadi satu aset yang besar dalam negara kita dan kita kebergantungan kita kepada negara luar itu biarlah makin hari makin minimum.
Apa pandangan Yang Berhormat? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih. Saya memuji pandangan Yang Berhormat sangat jauh ke hadapan. Maknanya ada can jadi Presiden PAS tak akan datang nanti. Saya dah nampak sekarang dah. Tuan Yang Bertua, Nanti UMNO ikut PAS. Tuan Yang Bertua, yang paling pentingnya bagi kita adalah kita mesti, saya faham, ini perkara yang berlaku di peringkat universiti. Saya kira Yang Berhormat Pasir Gudang cuba address dan Yang Berhormat Parit Sulong juga cuba address semasa mereka menjadi Menteri Pengajian Tinggi, iaitu bagaimana commercializations yang harus dilakukan di universiti itu mesti dibawa keluar. Gap ini kita kena isi, Tuan Yang Bertua. Dan Yang Berhormat Pasir Putih, cuma kita punya researcher ni dia tak ada civilian, dia tak ada resilient, ketahanan, nak menunggu ni. IP mereka didaftarkan, nak menunggu venture capital mana yang datang untuk bantu. Dan itu sebab saya melihat kerajaan sedang mengaturkan supaya ada venture capital yang bersesuaian untuk kita bangunkan research di universiti untuk kita bawa keluar supaya semua produk mesti Malaysia yang buat. Saya seronok berada tempoh hari membentangkan paper di Tokyo University dalam bidang PhD yang saya lakukan dalam bidang AI. Saya lihat mereka lebih jauh ke hadapan bila bercakap tentang energy transitions. Mereka jauh sangat ke depan. Kerana apa? Kerana dalam energy transition, National Energy Transition Roadmap, perkara yang penting adalah efficiency, energy efficiency. Tetapi di Malaysia, energy efficiency produknya lagi mahal. Dan bagaimana orang kampung yang sepatutnya kita tolong tak diberikan subsidi untuk dapat energy efficiency produk. Energy efficiency produk selalunya tinggi, mahal. Tetapi di sana, di supermarket semua murah-murah, lampu LED, di kita mahal. Jadi perkara ini yang kita kena lihat secara holistik dan saya yakin kerajaan sedang melakukan perkara ini. Tuan Yang Bertua, saya minta maaf saya tak bagi ni sebab saya nak pergi kepada 6 perkara yang penting. Biodiversity, Tuan Yang Bertua. Biodiversity ini adalah perkara yang amat penting. Kerana naratif kita sekarang ni hanya menumpukan banyak perkara kepada climate change. Kerana apa? Kerana kita nak memastikan carbon emission yang dilepaskan ke atmosfera yang akan mengganggu global surface temperature supaya kita kekal 1.5 darjah Celsius. Kalau lebih, dia akan berlaku melting di North Pole. Akhirnya air sungai akan meningkat dan banjir akan menjadi penampan apabila air sungai nak keluar. Ini perkara yang klise. Tetapi biodiversity sebenarnya, Tuan Yang Bertua, yang separuh dilepaskan di atmosfera, tetapi separuh disimpan dalam bumi. Tanah gambut, 3% tanah gambut di Malaysia ini, atau 3% tanah yang berada di dunia ini adalah tanah gambut yang menjadi aset yang penting untuk kita pertahankan. Dan itu sebabnya saya yakin dan percaya, Tuan Yang Bertua, kalau biodiversity ini dapat kita beri penekanan, dia akan berikan kesan sangat-sangat besar bagi kita mengatasi apa yang kita sebut pada hari ini, krisis iklim. Tetapi kita lupa aset yang harga yang murah, kita tidak lakukan penyelesaian berdasarkan biodiversity. Kerana kalau kita lihat habitat lautan juga menyerap karbon dioksida CO2 yang murah berbanding kita membuat perancangan-perancangan yang besar. Saya harap kerajaan dapat memberi penekanan. EFT dah ada, Tuan Yang Bertua, tapi sikit sangat. Pengauditan di peringkat negeri kena lakukan berasaskan pada output. Usaha yang keenam, pasaran bond bagi pelabur runcit, Tuan Yang Bertua. Saya harap sangat, Tuan Yang Bertua, di Malaysia, retailers ini belum ada akses kepada bond kerajaan. Mereka hanya dapat melabur secara tidak langsung melalui unit trust dan ETF sahaja. Pandangan saya, supaya pasaran bond kerajaan dapat dibuka kepada pelabur runcit, kerana ini akan meningkatkan penyertaan, meluaskan asas pembiayaan, meningkatkan kecairan pasaran dan akan memberi pilihan pelaburan yang selamat kepada rakyat kita. Penyertaan retailers di Bursa Malaysia melonjak 20.8% pada 2019 kepada 32.4% 2020 dengan bilion 14.3 bilion ringgit Malaysia. Dan sudah pasti ia melebihi pelabur institusi. Kita pernah buat kejayaan Sukuk Prihatin 666 juta ringgit dan menunjukkan ada
minat pelabur runcit yang tinggi dan ini akan memberi potensi kepada bond kerajaan. Kalau kita lihat jiran Tuan Yang Pertua, Singapura dah buat, Indonesia dah buat, dan ini semua akan memberikan suatu ruang yang sangat penting. Usaha yang keenam Tuan Yang Pertua adalah kesertaan bandar. Saya harap Urban Redevelopment Act ini kena dilihat sepenuhnya, walaupun konsen yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri pagi tadi 80%, saya ingat kita kena tingkatkan kepada 90%. Kalau Hong Kong boleh buat 90%, kenapa kita berada pada tahap 80%? Walaupun kita nak berubah daripada 100% consent threshold tersebut Tuan Yang Pertua, tetapi kita kurangkan kepada 90%, kita tingkatkanlah kepada 90% kerana ia akan memberi keselesaan dan keharmonian pada masyarakat tersebut Tuan Yang Pertua. Kesesakan salah satu perkara yang kita kena ambil kira, akses kawasan hijau mesti ada, dan saya mengharapkan sangat supaya bukan sahaja urban redevelopment dibuat di kawasan bandar-bandar besar, tetapi perkara yang penting adalah kita selerakan, decentralize. Janganlah kita centralizekan kepada Selangor dan Kuala Lumpur saja Tuan Yang Pertua. Bandar-bandar yang sekitar, bandar-bandar yang kecil ini juga perlu kita usahakan. Tuan Yang Pertua, isu logistik. Ramai tadi ahli-ahli yang berhormat bangkitkan tentang ekonomi. Tetapi sebenarnya Tuan Yang Pertua, kita hadapi bottleneck. Kita paksa jangan jual komoditi kita. Kita proses komoditi kita. Kita pastikan ramai FDI datang tempat kita, buka kilang itu dan ini. Tetapi kita lupa bahawasanya kita punya pelabuhan, kita punya lapangan terbang tidak mencukupi untuk kita laksanakan jumlah yang besar. Saya ambil contoh Tuan Yang Pertua, sekiranya kita nak di Westport dan Northport, apa yang dilaporkan oleh World Bank, 88 average berthing delay. Dia mengambil masa lebih kurang 9.3 jam nak tunggu kapal dock ni, Tuan Yang Pertua, di Westport 9.3 jam. Terpaksa tunggu di luar perairan nak masuk. Di Northport 1.9 jam. Kalau kita dapat increase seperti mana kerajaan umumkan tempoh hari nak besarkan Westport, sepatutnya kita buat daripada dulu lagi Tuan Yang Pertua. Jangan esok kita ada produk tak boleh nak keluarkan kerana kita tidak ada port yang besar. Kalau kita lihat Boeing 747 dan Airbus memerlukan 9,000 hingga 12,000 kaki atau 2.7 km hingga 3.6 km runway untuk kita bawa airplane kargo yang besar. Kita bercakap tentang NSS, Tuan Yang Pertua, National Semiconductor Strategy. Tapi tahukah kita, sedarkah kita, hampir 85% produk daripada semiconductor dieksport menggunakan airport. Maknanya kita perlukan ada airplane yang besar, kategori yang besar untuk kita ekspor. Itu sebabnya kita perlu bagi penekanan kepada airport-airport ini supaya ada runway yang panjang. Jangan nanti Tuan Yang Pertua, kita buat produk, akhirnya cost doing business akan meningkat di logistik yang akhirnya kita tak dapat harga yang kompetitif. Profesor, sekali lagi, ringkas. Boleh? Sikit je. Saya dah injury time ni. Sikit je. Saya setuju dengan apa yang Profesor kata tadi, betul. Memang berpandang jauh, layak jadi Menteri Ekonomi pun. Cuma bersetuju tak, Surat Bapak Besar, bahawa apa yang dilakukan oleh Menteri Besar Kedah untuk bina KSP, untuk pemasaran dan juga proses pengimportan itu disokong sepenuhnya oleh kerajaan. Bersetuju atau tidak? Terima kasih, betul. Bagus Yang Hormat Luhut Terengganu ni. Masalah UMNO pun bagus, pergi ke Bersatu pun bagus. Layak jadi setiausaha Bersatu ni. Saya pun harian juga, saya minta Yang Hormat Bagus lantik Yang Hormat Luhut Terengganu sebagai setiausaha Bersatu. Saya melihat perkara yang paling pentingnya adalah betul Tuan Yang Pertua untuk mewujudkan satu airport yang baru, KXP. Dan saya semasa di Kementerian Kewangan tempoh hari pun ada juga meneliti perkara ini. Cumanya kita tidak ada masa Tuan Yang Pertua. Kita tak ada masa. Kerana kita perlu speed up the process. Kita lebarkanlah Penang Airport dahulu. Kita mantapkan Penang Airport, sekiranya ada lebihan yang besar dan sudah pasti dia akan mengalir. Dia tak akan pergi mana? Dekat sangat tu. Saya tahu sangat kawasan sana. Kerana kita ada Kuala High-Top Park semua kat situ. Tetapi kita pastikan kita dapat dulu. Kenapa? Jangan esok kita buat seperti mana
pelbagai taman-taman perindasan yang kita ada, infrastruktur dah ada, tetapi pelabur tak ada. Ini perkara yang amat-amat penting. Usaha ke-8 Tan Sri Ketua, izinkan saya sikit masa Tan Sri Ketua. Ini isu kawalan sepadan. Ini saya kena sebut. Kalau tidak, ahli-ahli jawatan kuasa saya marah dengan saya. Kerana kami pergi ke Lahad Datu, Tuan Yang Pertua, untuk melihat Eskom. Dan Alhamdulillah, Tuan Yang Pertua, selepas 11 tahun Eskom diwujudkan, Eskom dapat declare kawasan Lahad Datu itu kawasan yang selamat. Masalahnya Tuan Yang Pertua adalah travel advisory note daripada beberapa negara tetangga yang tidak mendapat maklumat yang tepat terhadap apa yang sedang berlaku di kawasan Lahad Datu, Sempurna dan Tawau. Saya memaharapkan sangat supaya kerajaan kena mengambil langkah yang penting ini. Kerana apa? Kerana kita bukan sahaja beri peruntukan untuk kawalan sepadan, kita mesti membuat strategi communication yang baik supaya mereka tahu mereka datang ke Malaysia bukan sahaja dapat menikmati keindahan flora dan fauna, tetapi mereka juga dapat keselamatan yang baik di negara kita. Tan Sri Pertua, ada 2 poin terakhir. Satu pasal payah besar Tan Sri Pertua. Tan Sri Pertua pun datang daripada negeri saya yang sama. Kita ada ECRL di Pantai Timur dan di tempat saya ada Pahang Teknologi Park dan ada Gambang Halal Park. Saya minta sangat kerajaan seriuslah untuk memberi inisiatif yang secukup mungkin supaya jangan kita ulangi apa yang dilakukan dalam jajaran Kereta Api Tanah Melayu. KTMB, saya bersama Yang Berhormat bukan Perdana Cepa pergi melihat train tu Dabung. Saya melihat bagaimana di setiap stesen di Pantai Timur bermula daripada Gemas sampailah ke Perdana Cepa sampai ke Rantau Panjang. Saya lihat di setiap stesen itu tidak ada pembangunan limpahan daripada stesen tersebut. Dan saya harap sangat ECRL jangan mengulangi perkara yang sama. Jajaran ekonomi mesti bermula daripada stesen tersebut. Kerana apa? Kerana pelaburan yang kita lakukan dalam ECRL ini akan memberi kesan kepada negara pada masa yang akan datang. Sekiranya kita tidak menguruskan limpahan ekonomi daripada ECRL, sudah pasti ia akan memberi kesan yang besar kepada generasi yang mendatang. Tan Sri Yang Pertua, izinkan saya poin yang terakhir. Sebagai pengurusi backbencher, saya juga ingin menyinggung satu perkara. Ya betul, kita ada ekonomi madani, kita ada NETR, kita ada NIMP, kita ada framework beberapa lagi, cumanya kita tidak ada wawasan 30 tahun ke hadapan, Tan Sri Yang Pertua. Saya mengharapkan sangat supaya semua rancangan Malaysia yang kita ada pada hari ini diselaraskan dengan wawasan jangka masa panjang. Tadi disebutkan wawasan kemakmuran bersama. Saya tidak ada masalah perkara itu. Yang pentingnya adalah wawasan 2020 mesti ada continuity. Kita bercakap tentang tahun ini merupakan belanjawan inilah belanjawan terakhir untuk memasuki rancangan Malaysia ke-13. Tetapi ke mana arah kita, Tuan Yang Pertua? Kita perlukan ada wawasan 30 tahun ke hadapan. Kita ada wawasan 20 tahun. Kita ada perancangan 10 tahun, 5 tahun dan kemudian kita ada perancangan tahunan iaitu belanjawan tahunan. Tetapi pada hari ini saya dah minta, saya dah bertanya, apakah perancangan kerajaan untuk 30 tahun akan datang? Saya akui di dynamic of economy of today tak boleh nak dibandingkan dengan dahulu. Tetapi sekurang-kurangnya Tan Sri Yang Pertua, saya boleh beritahu kepada anak saya, 30 tahun akan datang, Malaysia adalah bentuk macam mana. Malaysia bentuk macam mana. Dulu kita wawasan 2020, saya semasa di sekolah rendah, dimomokkan, diberikan pengharapan bahawasanya wawasan 2020 begini caranya. Ada kereta api atas udara, ada penambahan dari segi pusat-pusat teknologi. Dan Alhamdulillah, walaupun tidak capai sepenuhnya, tetapi kita berada di pertengahan. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Dulu kita ada di bawah yang amat berbahagia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Transformasi Nasional 2050. Tak apalah kalau tak nak continue pun nama tersebut. Tetapi biarlah ada 30 tahun ke hadapan. Supaya apa? Supaya kita dapat beritahu kat mana kita punya goal post.
Dekat mana arah tuju kita? Saya pergi dengan rakan-rakan. Selepas Ilahat Datu, kami naik bot pergi Nunukan. Kemudian kami naik bot pergi ke Tarakan. Dan kami pergi kepada ibu kota Nusantara. Melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi, Tan Sri Pertua, Tuan Yang Pertua bimbang dengan kedudukan kita. Sekiranya kita tidak ada perancangan 30 tahun ke hadapan, 30 tahun ke hadapan, kita nak selaraskan rancangan Malaysia ke-13 ni berasaskan apa? Sekiranya tidak ada, beritahu kami. Sekurang-kurangnya kami dapat menceritakan kepada generasi akan datang di mana arah tuju kita. Saya akui, kadang-kadang perancangan yang panjang ini juga merencatkan adaptability atau flexibility tidak akan ada. Ia akan menyusahkan kita untuk membuat tindakan-tindakan kerana kebanyakan mereka akan mengikut plan kerja yang sedia ada. Tetapi kita lakukan itu. Kitalah yang menguruskan perkara ini. Dan saya yakin perkara ini dapat kita laksanakan. Tuan Yang Pertua, saya kira itu sahaja ucapan saya. Saya telah nyatakan 4 pemfakturan yang penting yang perlu diimbangi. Kerajaan telah penuhi. Dan 5 asas menyokong keempat pemfakturan tersebut, dan saya nyatakan 10 usaha-usaha yang mungkin kerajaan boleh pertimbangkan daripada mana pandangan saya sebagai anak muda yang berada di Dewan yang mulia ini. Saya yakin kalau kita dapat melaksanakan whole of nation approach, kita boleh menggerakkan ekonomi dan kita boleh perkasakan rakyat. Tetapi Tan Sri Pertua, Tuan Yang Pertua, kestabilan itulah kunci kepada Belanjawan 2025. Terima kasih Tuan Yang Pertua, saya mohon menyokong.